Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan majlis ilmu, itulah membahaskan berkenaan dengan sirah para anbiya, sejarah para nabi dan rasul, yang mana kita membahaskan berdasarkan kitab karangan Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitulah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana kita masih lagi berbaki berkenaan dengan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam yang dikemukakan oleh muallif, iaitulah berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada kitab Ahlul Kitab, daripada riwayat Israiliyat yang telah disaring oleh muallif rahimahullah. Baik. Jadi disebutkan di sini baik, falamma iqtaraba Ya'qub min ardi Sa'ir talaqathu al-malaikatu yubashshirunahu bil qudum. Baik, kat sini lepas pada Nabi Nabi Ya'qub alaihissalam keluar daripada bumi Harran, ini setelah apa kita katakan berlaku peristiwa di mana Nabi Ya'qub alaihissalam keluar bersama dengan anak-anak baginda yang berjumlah ketika itu 11 orang. Bunyamin belum lahir, 11 orang, yang ini daripada 2 orang isteri dan juga 2 orang jariyah. Isteri yang pertama iaitu Leah dan yang kedua iaitu Rahil, dan mereka dikurniakan Allah Subhanahu wa taala 11 orang anak ketika itu. Baik, jadi Nabi Ya'qub alaihissalam setelah itu, kalau kita ringkaskan apa yang disebutkan oleh Ibn Katsir di sini, maka Nabi Ya'qub alaihissalam keluar menuju ke daerah yang disebut sebagai Sa'ir, daerah Sa'ir, yang mana daerah Sa'ir ini dia adalah nama kuno bagi kawasan Baitul Maqdis. Ini di dalam wilayah Syam ketika itu. Baik, ketika itu talaqathu, kata Imam Ibn Katsir sini, talaqathu al-malaikatu yubashshirunahu bil qudum. Jadi ketika sampainya Nabi Ya'qub alaihissalam di bumi Sa'ir, maka Ya'qub disambut oleh para malaikat yang menyampaikan khabar gembira kepadanya. Ketika tibanya Nabi Ya'qub alaihissalam ke bumi Sa'ir, maka malaikat pun memberikan khabar gembira yakni menyambut kedatangan bil qudum, maknanya yubashshirunahu bil qudum. Wa ba'atha Ya'qub al-burda ila akhihi al-Ais. Kemudian Ya'qub bukan al-burd di sini, al-barad, al-barad. Wa ba'atha Ya'qub al-barada ila akhihi al-Ais. Yakni Ya'qub pun mengirimkan utusan kepada saudaranya Al-Ais. Al-Ais yataraffaqu lahu wa yatawadha'u lahu, untuk menyampaikan kepada saudaranya itu dengan penuh lemah lembut dan penuh kerendahan hati, maknanya nak minta maaf lah, nak minta maaf atas apa yang berlaku ketika mereka masih muda, kan. Sekarang ni dah tua dah kan, maknanya dah ada anak 11 orang. Dan ketika mereka masih muda itu, apa yang berlaku dulu sebelum ni yang dikisahkan pada awal kisah kita, iaitulah bagaimana
Rafiqah, ibu kepada Nabi Yaqub, dan juga Al-Ais, anak kepada Nabi Ishaq. Kedua-dua mereka adalah anak kembar. Yang mana kita dah kisahkan sebelum ni bagaimana ibu mereka, yakni Rafiqah ataupun Rebecca, telah apa kita kata membuat helah terhadap Yaqub, Ishaq, bapa mereka, dan mengundang kemarahan Aisu, dan hampir-hampir berlaku peperangan ataupun berlaku peperangan, tapi tak berlakulah. Jadi Nabi Yaqub minta maaf. Faraja'at al-Barad wa akhbarat Yaqub bi anna al-Ais qad rakiba ilayka fi 400 rajil فخشي يعقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه وناشده عهده ووعده الذي وعده وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيس وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي 100 شاه و20 تيسا و100 نعجة و20 كبشا و30 لقحة و40 بقرة و10 من الثيران أو من الثيران و20 أتانا وعشرة من الحمر وأمر عبيده أن يسوقوا كل من هذه الأصناف وحده وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيس فقال للأول لمن أنت ولمن هذه معك فليقل لعبدك يعقوب أهداها لسيد العيس وليقل الذي بعده كذلك وكذا الذي بعده ويقول كل منهم وهو جاء بعدنا. Baik. Jadi maka ketika pulang kembali utusan untuk menyampaikan kepada Yaqub, yakni Nabi Yaqub hantar utusannya, kemudian utusan tu kembali, maka utusan yang Nabi Yaqub utuskan itu memberitahu bahawasanya telah berangkatlah hampir 400 orang menuju kepadanya. Maka ketika itu Yaqub pun merasa bimbang. Maknanya dia bimbang, maknanya kebimbangan dia itu kerana bagi beliau, bagi baginda ketika itu status kemaafan ataupun pemaafan daripada Al-Aisu itu dia tak jelas. Maknanya dia takut Al-Aisu datang nak menyerangnya, kan? Maka Yaqub pun berdoa memohon kepada Allah, bertasbih memuji Allah dan memohon agar dilindungi daripada kejahatan saudaranya itu Al-Ais, dan lalu dia mempersiapkan hadiah yang sangat besar untuk saudaranya itu, iaitulah berupa 200 ekor kibas, 20 ekor kambing jantan teisan, tuyus, 100 ekor kambing betina dan 20 ekor biri-biri. Maknanya kaya lah. Yaqub ketika itu memang kaya. 30 ekor unta. Perahan, yakni unta yang susu. Unta yang digunakan untuk susu. Sebab unta ni dia ada macam-macam lah. Ada jenis-jenis dia. Unta yang digunakan untuk memang digunakan untuk rukab, untuk kenderaan. Ada juga yang digunakan untuk sibak ni racing. Ada juga kan. Unta yang guna untuk racing ni dia lebih kurus sikit lah. Kemudian sampai sekarang masih ada unta-unta tu dibeza-bezakan dia punya fungsi. So unta yang digunakan untuk ambil susu, okey, itu. Tapi ni bukan zaman Arab, zaman sebelum Arab kan. Tapi sama je lah, dia punya budaya tu sama. Baik. Kemudian 40 ekor baqarah, yakni lembu betina, 40 ekor. Kemudian 20 ekor lembu jantan dan 20 ekor keledai betina dan 10 ekor keledai jantan. Ni bilangan-bilangan ni terlampau banyak lah. Tapi kita kena faham, Imam Ibn Kathir rahimahullah hanya nukilkan daripada riwayat Ahlul Kitab. Jadi Imam Ibn Kathir dia hanya riwayat ni dia hanya bawakan dan dia tak kritik ataupun dia tak membenarkan. Dia hanya bawa. So sama juga kita bila kita bawa riwayat-riwayat macam ni, kita punya mauqif kena ikut macam mana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita dah pernah bacakan sebelum ini, iaitulah apa?
apabila datang kepada kamu riwayat ahlul kitab, la tusaddiquh wa la tukadzibuh. Kan? Nabi SAW sebutkan hadis berkenaan dengan apabila cara kita berinteraksi dengan dengan riwayat daripada ahlul kitab, jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Sebab datang dalam riwayat Imam Ahmad, kalau kita tengok datang dalam riwayat Jabir Ibn Abdullah dengan dalam sanadnya ada sedikit ada kelemahan, tetapi maknanya sahih. Kalau kita tengok hadis-hadis yang banyak sebut tentang riwayat tentang khabar tentang Israiliyat ni, contohnya macam riwayat la tasalu ahlal kitab an syai' fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bi haqq. Fa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa an yatba'ani. Maksudnya dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan jangan kamu tanyakan ahlul kitab tentang sesuatu. Fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu. Sesungguhnya mereka itu takkan bagi petunjuk kepada kamu sedangkan mereka telah sesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin, sama ada kalian akan membenarkan sesuatu yang batil, au tukadzibu bi haqqin, atau kalian mendustakan sesuatu yang benar. Ini dia punya point. Sebab tu datang dalam riwayat riwayat yang lebih sahih, riwayat yang lebih sahih maknanya Nabi SAW perintahkan supaya jangan benarkan dan jangan dustakan. Jangan benarkan dan jangan dustakan. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Abu Daud misalnya, ma haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rasulih fa in kana batilan lam tusaddiquh wa in kana haqqan lam tukadzibuh. So ini cara kita berinteraksi dengan riwayat Israiliyat yang didiamkan. Sebab riwayat Israiliyat ni ada yang didustakan, yang kita kena dustakan kerana dia bercanggah dengan Quran, dia bercanggah dengan sunnah, dia bercanggah dengan perkara-perkara yang telah menjadi prinsip asas dalam Islam. Dan ada pendustaan daripada syariat, daripada hadis Nabi SAW, daripada asal para sahabat, yang tu kita tolak. Yang kedua yang didiamkan. Yang kedua yang didiamkan. Yang ketiga kita katakan yang bertepatan dengan Quran dan sunnah. Ataupun sama ada kita nak letak yang mana satu tak penting, tapi tiga bahagian ni. Yang bahagian yang kedua ni lah yang kita tengah tengok sekarang. Yakni riwayat tentang kisah Nabi Yaqub ni, yang tentang bagaimana Nabi Yaqub dengan saudaranya Al-Ais. Yang ni. Kemudian yang riwayat tentang Nabi Yaqub bagi hadiah sebanyak 20 ekor kambing jantan, 100 ekor kambing betina, 200 ekor kibas, 40 ekor baqarah yakni lembu betina, 20 ekor lembu jantan, 20 ekor keldai betina dan 10 ekor keldai jantan. Himar jantan. Maknanya riwayat ni tak ada dalam riwayat dalam hadis yang sahih. Tetapi dia adalah riwayat Israiliyat. Jadi dia dalam kategori mana? Dalam kategori yang didiamkan. Yang didiamkan maknanya, yang ni Ibnu Katsir cuba praktik ni. Balik pada hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Daud, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Yang ni yang Nabi suruh kita jangan dustakan mereka, jangan benarkan mereka. Maknanya baca, jangan benarkan, jangan dustakan. Sebab apa? Sebab apa jangan benarkan, jangan dustakan? Takut apa? Takut fa in kana batilan lam tusaddiquh. Kita takut kalau benda tu batil, kita dustakan, kita benarkan. Jadi Nabi kata lam tusaddiquh, jangan benarkan. Kita takut juga wa in kana haqqan tukadzibuh.
Sebab itu Nabi kata lam tukadzibu. Kita takut juga apa yang mereka sampaikan tu boleh jadi benar. Jadi kalau benda tu benar, kita dustakan, maknanya kita mendustakan kebenaran. So maknanya Nabi ajar kita kalau datang riwayat itu yang didiamkan. Yang maknanya contoh kita sekarang ni Ibnu Katsir bawa riwayat ni, Ibnu Katsir tak kritik, tak kata dia sahih ke, tak kata dia dhaif ke, tak kata dia palsu ke, tak kata dia dusta ke, tak. Jadi ini adalah contoh riwayat Israiliyat yang didiamkan. Maskutun anhu. Ini penting. Ini penting supaya kita faham riwayat Israiliyat tu tak sama. Berbeza-beza. Kan? Berbeza-beza. Dan ini yang kita dah yang riwayat ni contoh. So dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi SAW tak bagi kita dustakan ataupun benarkan. So ini perintah Nabi. Jadi ini juga membantah golongan yang menolak secara total riwayat Israiliyat. Tak betul. Sebab dia dah tolak hadis ni. Sedangkan hadis ni kita kena amalkan juga. Dalam riwayat Imam Ahmad lagi Nabi SAW kata apa? Riwayat ni riwayat yang hasan. Idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi fa in kana haqqan lam tukadzibuhum wa in kana batilan lam tusaddiquhum. Hadis Abu Namlah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Namlah Al-Ansari, katakan nama dia Ammar ibn Mu'adh ibn Zirarah ibn Amr ibn Ghanam ibn Ali ibn Al-Harith ibn Murrah ibn Zafar Al-Zafwa'i Al-Awsi. Dikatakan juga nama dia Ammarah ibn Mu'adh. Tabaqat yang pertama ini para di kalangan sahabat. Ibn Hibban kata dalam Al-Thiqat lahu suhbah. Al-Zahabi kata dalam Al-Kashif Uhudiyun. Maknanya dia ni sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Uhud. Jadi hadis ni, hadis Abu Namlah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang riwayat yang Nabi SAW kata apa? Idza haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum. Kalau ahlul kitab menceritakan kepada kalian satu cerita, satu riwayat Israiliyat lah, fala tusaddiquhum, jangan benarkan mereka, wala tukadzibuhum, jangan kalian dustakan mereka. Inilah kita katakan manhaj yang pertengahan, sederhana, wasat, antara yang tolak secara total dan antara yang terima secara bulat-bulat. Yang ni yang kita cuba praktikkan. Ini manhaj Ibnu Katsir. Jadi kalau ada orang kata Ibnu Katsir tolak Israiliyat secara total, tak tepat juga. Maknanya Ibnu Katsir rahimahullah, dia bukan tolak Israiliyat yang secara total, tetapi dia tolak Israiliyat yang bercanggah. Yang jelas-jelas bercanggah, dia tolak. Tetapi ada maknanya di sini menunjukkan kepada kita adanya riwayat Israiliyat yang maskutun anhu, dalam kategori yang kedua, yang disenyapkan, yang didiamkan. Contohnya macam inilah, dan juga kisah yang sebelum ni, kisah yang kita cerita panjang sebelum ni kategori dia. Kan? Jadi Nabi kata fala tusaddiquhum wala tukadzibu, jangan kamu dustakan mereka dan jangan benarkan dan jangan dustakan mereka. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasul. Fa in kana haqqan lam tukadzibu. Sebab apa? Sebab kalau benda tu betul, kalau kamu dustakan, maknanya kamu dustakan benda betul. Kalau dia batil, kamu benarkan, maknanya kamu benarkan perkara yang dusta, perkara yang batil. Jadi jalan pertengahan dalam isu ini, jangan kamu dustakan, jangan kamu benarkan. Ini manhaj dia. Manhaj maknanya bawa riwayat dan baca, dan kita tak berdosa. Wala haraj. Wala haraj. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Itu riwayat Imam
Al-Bukhari dan Muslim. Kan? Dalam riwayat yang kita dah sebut sebelum ni, apa dia? Hadithu an Bani Israel, dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga asalnya ada dalam Sahih, wala haraj. Jangan kamu rasa berdosa. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Nabi Daud. Dan riwayat tu riwayat yang sahih. Kan? Jadi itu cara kita berinteraksi dengan riwayat Israiliyat dalam kategori maskutun anhu. Macam ni lah. Apa lagi contoh yang disenyapkan kisah tersebut, maknanya kita tak boleh dustakan dan tak boleh percaya. Tak boleh kita percaya, maknanya kita jazamkan dia ni betul, 100% betul, dan tak boleh juga kita tolak secara total. Sebab benda tu kita tak pasti. Jadi Nabi ajar kita manhaj yang sederhana, jangan dustakan. Tapi masalahnya bila ada orang yang jahil, digunakan riwayat Israiliyat ini sebagai asas untuk mendakwa sesuatu hukum, ni memang tak boleh lah. Ni memang out. Daripada asal sekali dah out. Sebab apa? Riwayat Israiliyat, dia tak boleh berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri ni, dia tak boleh dijadikan dalil dan hujah secara bersendirian. Dia mesti kena ada dalil yang mengukuhkan. Dia ni dalil yang sarih, dalil yang sahih, yakni daripada Quran ataupun sunnah yang menjadi asas untuk membenarkan riwayat tersebut. Dia tak boleh jadi dalil yang apa kita kata mustaqil. Dia tak boleh jadi dalil yang bersendirian. Contohnya macam mana tahu ada orang-orang sesat mana dia nak kata dia boleh menikah antara boleh menghimpunkan antara adik-beradik dalam satu perkahwinan, contoh kan. Dia tak boleh lah, pasal itu riwayat yang sudah dimansuhkan hukumnya. Jadi dia tak boleh lah, pasal dah bercanggah dengan ayat dalam surah An-Nisa, bercanggah dengan ijma', bercanggah dengan apa kita kata Al-Quran. Kan? Yang mana dalam surah An-Nisa ayat 23. Bercanggah. Tak boleh lah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum sampai akhir ayat. Dan ijma'. Tak boleh lah. Jadi bukan semua riwayat-riwayat riwayat-riwayat itu boleh kita jadikan hujah secara bersendirian. Tak boleh. Jadi itu kita kena faham. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam kitab kita ini, jadi maknanya kalau riwayat yang sebut tentang Nabi Yaqub bagi hadiah sebanyak 100 ekor kambing betina, 20 ekor kambing jantan, 20 ekor, maknanya Nabi Yaqub memang berkat lah, harta benda dia kaya. Nabi Yaqub memang seorang yang kaya lah. Maknanya kat situ isyaratkan dekat kita, kekayaan itu bukanlah sesuatu yang dicela secara zatnya ataupun secara ainnya. Jadi kaya ni tercela tak? Tak tercela. Tak tercela. Tapi yang tercela adalah bila jadi kaya namun kekayaan itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Maknanya itu yang tercela. Kekayaan yang digunakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, lupa diri, dalam rangka untuk sombong dan bongkak ke atas manusia yang lain. Bataran wa ria'an nas. Sombong dengan harta benda dia, menzalimi orang lain dengan harta bendanya. Kemudian menginfakkan harta benda kepada jalan maksiat, jalan yang mengundang kemurkaan Allah, yang tu yang tercela. Adapun orang yang kaya tetapi dia menggunakan kekayaannya itu dalam rangka untuk mentaati Allah. Dia melimpahkan kekayaannya itu dalam rangka untuk membantu agama Allah, menginfakkan harta bendanya fi sabilillah kepada jalan Allah, maka itu terpuji. Kan? Baik. Jadi kita kena faham. Baik. Wa ta'akhkhara Ya'qub bi zawjatayhi wa amatayhi wa banihi al-ahadi 'ashar al-ahadi 'ashara ba'da al-kulli bil laylatayn wa ja'ala yasiru fihima laylan wa yakmanu naharan falamma kana waqtu al-fajr min al-laylati ath-thaniyah tabaddalahu malakun min al-mala'ikati fi surati rajulin فظنه يعقوب رجلا من الناس فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فما يرى إلا أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر
قال له الملك ما اسمك؟ قال يعقوب. قال لا ينبغي أن تدعى به اليوم إلا إسرائيل. فقال له يعقوب ومن أنت وما اسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة، وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجليه، فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء. ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيسو وقد أقبل في 400 راجل، فتقدم أمام أهله، فلما رأى أخاه العيسى سجد له 7 مرات، وكان هذه تحيتهم في ذلك الزمان، وكان مشروعا لهم كما سجدت الملائكة لآدم تحية له، وكما سجد إخوة يوسف وأبواه له كما سيأتي. فلما رآه العيس تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى، ورفع العيس عينيه ونظر إلى النساء والصبيان فقال من أين لك هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين وهب الله لعبدك. فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له، ودنت ليا وبنوها فسجدوا له، ودنت راحل وابنها يوسف فخر سجدا له، وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها، ورجع العيس فتقدم أمامه ولحقه يعقوب وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال السعير. Baik, yang ni penting kisah ni, maknanya mukaddimah sebelum kita nak bincang tentang kisah Nabi Yusuf nanti. Sebab itu kalau kita tinggal part ni, jadi agak susah untuk, bukan agak susah lah, maknanya kita tak nampak lah apa di munasabah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah untuk kita nak masuk tentang kisah yang agung, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Baik. Jadi baik, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka Yaqub pun maknanya ta'akhkhara, terlewat dalam perjalanan tersebut, yakni dia suruh kedua isterinya dan kedua hamba sahayanya dan anak-anak mereka jalan dulu, dan mereka jarak Nabi Yaqub dengan rombongan isteri dan juga anak-anaknya itu adalah dalam 2 malam, jarak 2 malam. Dan kemudian maknanya Nabi Yaqub dia suruh rombongan yang bawa 2 isterinya Leah dan Rahil dan juga 2 orang hamba sahayanya Jariyah dan juga anak-anak mereka yang berjumlah 11 orang ketika itu. Maknanya ketika itu Bunyamin tak lahir lagi. Yusuf masih kecil. Yusuf masih baby lah. Nabi Yusuf waktu tu masih baby. Dan masih baby lagi. Jadi tak boleh jalan lagi. Jadi yang ada ketika itu abang-abang Yusuf lah kan. Yang besar, yang paling besar sekali. Mungkin usia mereka ketika itu mungkin belasan tahun lah. Mungkin belasan tahun ketika itu. Baik. Jadi ta'akhkhara Yaqub, maknanya Nabi Yaqub suruh mereka jalan dulu. Kan? Kemudian Nabi Yaqub pesan siap-siap dekat anak-anaknya, dekat isteri dan anak-anaknya semua, kalau kamu bertemu dengan Ais, yakni pakcik kamu, Al-Aisu, kalau kamu tanya, kalau dia tanya kamu siapa milik siapa kamu ni dan semua haiwan-haiwan ni, maka perintahkan Nabi Yaqub perintahkan anak-anaknya tu untuk jawab, ini adalah milik hamba-Mu Yaqub. Dia menghadiahkan semua ni untuk tuan Al-Ais. Kan? Baik. Kemudian di situ kalau kita tengok balik, Nabi Yaqub, jarak antara Nabi Yaqub dengan suami isteri ni, rombongan isteri dia, anak-anak dia semua 11 orang tu 2 malam. Yakni jarak 2 malam, maknanya agak jauh. Dan Nabi Yaqub alaihi salam melakukan perjalanan pada waktu malam hari dan bersembunyi pada malam harinya. Kalau kita tengok riwayat ni sama ada 2. Yang pertama, Nabi Yaqub dia nak bersendirian. Yang kedua, Nabi Yaqub sengaja tak mahu
bertemu dengan Al-Aisu kerana Nabi Yaqub tak tahu status. Maknanya Al-Aisu ni marah lagi ke, nak perang dengan dia ke, macam mana kan. Jadi dihantar dulu rombongan isteri dan anak-anak dia dan juga harta benda mereka yang unta apa semua kan, lembu yang banyak tu. Maknanya Nabi Yaqub lewatkan perjalanan dia. Nabi Yaqub bergerak pada waktu malam. Bila sampai pada waktu fajar yang kedua, hari yang kedua, tiba-tiba muncullah seorang lelaki. Seorang lelaki. Dalam riwayat ni disebutkan malaikat yang berupa seorang lelaki. Maka Nabi Yaqub, tengok riwayat Imam Ibn Kathir bawa ni, disebutkan apa? Dikata sini, fadhannahu Yaqubu rajulan minan nas. Maknanya Nabi Yaqub menyangka malaikat yang menyerupai lelaki itu, Nabi Yaqub tak tahu dia malaikat. Maknanya Nabi Yaqub ingat dia adalah manusia biasa dan Nabi Yaqub nampak tubuh badan dia yang sempurna, jadi Nabi Yaqub nampak dia ni orang yang asing. Kan? Dan lalu Nabi Yaqub nampak macam apa yang menurut persangkaan Nabi Yaqub, maknanya dia ni orang Ais. Orang Aisu maknanya yang datang untuk menyerang Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub lawan dia, serang dia. Serang dia. Dan juga lelaki tersebut lawan balik Nabi Yaqub. Lawan. Jadi berlaku pergelutan. Itu yang disebut oleh dalam riwayat Israiliyat Jacob wrestling. And Jacob wrestle the angel. Kan? Tapi sebenarnya Nabi, yang kalau kita tengok base pada riwayat yang Ibnu Kathir kemukakan kat kita ni, Nabi Yaqub tak tahu dia malaikat pun. Cuma Nabi Yaqub waktu tu dia bersendirian dan dia memang anggap bahawasanya abang dia Al-Aisu tu tak suka dekat dia. Kan? Jadi dia berwaspada. Jadi apa yang berlaku? Nabi Yaqub serang lelaki tersebut dan lelaki tu lawan balik. Dan Nabi Yaqub berjaya mengalahkan lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut, yang ni malaikat tadi, menyerang bahagian paha Nabi Yaqub sehingga Yaqub bahagian paha Nabi Yaqub tu kita kata apa? Tercedera. Kan? Maknanya walaupun Nabi Yaqub kalahkan dia tapi Nabi Yaqub cedera juga. Kan? Kemudian bila dah waktu tu, maknanya bayangkan waktu tu fajar yang kedua, maknanya subuh. Waktu subuh berlaku pergelutan, pergaduhan, maknanya Nabi Yaqub wrestle, lawan. Kan? Maknanya bergusti, berlawan dengan lelaki tersebut. Yang Nabi Yaqub tak tahu dia malaikat. Tak tahu dia malaikat. Kan? Sampailah waktu pagi, pagi ya. Kita kata matahari dah tegak, bukan matahari tegak, matahari dah terbit. Maka lelaki tersebut pun tanya dekat Nabi Yaqub, siapa nama kamu? Lepas tu Nabi Yaqub pun jawab Yaqub. Kemudian lelaki tersebut, yang ni malaikat, kata, setelah hari ini kamu tidak akan dipanggil kecuali dengan nama Israel. Maknanya kamu tidak akan dipanggil melainkan dengan nama Israel. Maka Nabi Yaqub pun tanya dia, siapa engkau? Siapa engkau ini? Dan apa pula namamu? Lalu malaikat lelaki tersebut pergi dan meninggalkan Nabi Yaqub. Baik, kat sini kalau kita tengok versi Bible, mereka kata Nabi Yaqub dibagi nama Israel tu sebab Nabi Yaqub berjaya kalahkan malaikat. Tapi versi yang Ibnu Kathir bawa kat kita ni, yang ni lebih sahih. Maknanya malaikat turun dalam rupa lelaki dan Nabi Yaqub lawan dengan dia. Kemudian Nabi Yaqub tercedera dan dia kalah. Lelaki tu kalah. Dan sebenarnya lelaki itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk malaikat yang datang dalam rupa lelaki. Dan ini tak pelik sebab apa? Dalam hadis yang sahih pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi, seorang lelaki.
Dan malaikat datang dalam hadis riwayat Imam Muslim, malaikat datang dalam rupa Arab, seorang Arab Badui, mengajarkan iman, Islam, ihsan. Kan? Jadi tak pelik benda ni kita kata ada dalam hadis yang sahih. Asal dia tu ada. Jadi sebab itu dia bukanlah satu benda yang pelik. Kan? Kita tak boleh kata ni bercanggah tak. Dia benda yang asalnya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Itu kita kata asal tu ada. Cuma keadaan ketika itu lelaki tadi maknanya Nabi Yaqub bergaduh dengan dia, berlawan. Sebab sangkaan Nabi Yaqub dia adalah orang aisu ataupun orang asing yang nak mencederakan Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub lawan, kalahkan dia. Tapi Nabi Yaqub tercedera dekat bahagian paha. Kan? Maknanya kuatlah lelaki tadi. Dan juga dekat sini kita nak sampaikan, Ibnu Katsir nak bagi tahu dekat sini, tugas malaikat itu untuk menyampaikan wahyu bahawasanya nama Nabi Yaqub itu Allah Ta'ala ubah. Bukan ubah. Allah berikan nama yang satu lagi, iaitulah Israel, hamba Allah. Tapi orang Yahudi, mereka kata Israel tu nama yang Allah bagi sebab Nabi Yaqub kalahkan Allah. Teruk kan? Salah. Bukan kalahkan Allah. Kalahkan lelaki yang merupakan malaikat yang menyerupai seorang lelaki. Itu baru betul. Mereka kata Jacob wrestled the God. Jacob, yakni Yaqub, mengalahkan Tuhan. Pelik, berat tu. Sebenarnya kalau kita buka dalam syarahan-syarahan mereka pun tak sepakat juga. Ada yang tak ada lah semua yang literal. Mereka mengatakan bahawasanya mengalahkan Tuhan tu maknanya utusan Tuhan. Bukan faham literal, mengalahkan Tuhan. Sebab mereka pun takkan kata macam tu lah. Mereka pun tahu takkanlah Yaqub nak lawan dengan Tuhan kan. Mereka pun tahu. Cuma kita zalim lah kalau kita tuduh mereka kata macam tu, mereka tak kata macam tu pun. Tapi yang sebenarnya, Nabi Yaqub kalahkan malaikat yang menyerupai seorang lelaki yang nak sampaikan wahyu. Satu wahyu kepada Nabi Yaqub bahawasanya nama Nabi Yaqub selepas ini akan digelar Israel. Mana Israel tu maknanya hamba Allah. Abdullah. Jadi tak logik lah kalau nama Israel tu diberi sebab mereka orang Yahudi kata ataupun orang Islam yang keliru yang tak ada akses dalam nak baca, tak baca betul-betul. Ni masalah, tak baca. Orang Islam pun tak baca betul-betul. Mereka punya literature, mereka punya tulisan. Kita suka buat tuduhan tanpa kita baca dulu. Ni tak adil. Kita tuduh orang Yahudi kata Nabi Yaqub lawan dengan Tuhan. Tak betul, mereka tak kata macam tu. Kita kena adil. Maksud mereka macam yang Ibnu Katsir bawa ni. Yaqub kalahkan lelaki, yang mana dia adalah malaikat Allah yang menyerupai seorang lelaki. Kalaulah Nabi Yaqub nampak malaikat tu dalam rupa asal, ada nak lawan ke? Tak lawan Nabi Yaqub. Tengok Nabi Muhammad SAW bila dapat wahyu di Gua Hira. Pertama kali Nabi tengok malaikat dalam rupa asal, Nabi balik dalam keadaan demam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari kan, Zammiluni, Nabi demam. Nabi suruh Khadijah selimutkan baginda. Jadi kalau kita sama juga, kalau kita kiaskan Nabi Yaqub, kalau agak-agak kalau Nabi Yaqub nampak rupa malaikat asal, dia nak lawan? Taklah. Lari lintang pukang lah kan. Jadi maksudnya di sini malaikat itu datang dalam rupa lelaki yang mana Nabi Yaqub melihat dia adalah ancaman ketika itu dan Nabi Yaqub lawan dia. Dan lepas tu dah Nabi Yaqub cedera, malaikat tadi tanya Nabi Yaqub, siapa nama kamu? Yaqub. Kemudian malaikat cakap kat dia, kamu lepas ini tak akan dipanggil, kamu akan dipanggil Israel, hamba Allah. Maknanya apa? Tak logik lah. Nama dia hamba Allah, dikalahkan Allah. Tak logik lah. Kan? Sebab itu tak betul. Sebab itu kita kena tengok siap cerita tu, kita kena tengok betul-betul. Faham. Kena faham.
Jangan kita buat fitnah kat orang Yahudi. Kita memang benci Yahudi, tapi janganlah kita kata apa yang mereka tak kata. Sama juga. Mentang-mentang dia Yahudi, kita cakap suka-suka hati kita je ikut. Tak, mereka tak kata macam tu. Mereka tak kata Yakub kalahkan Tuhan. Mereka tak samakan lelaki tu dengan Tuhan. Mereka tak. Yang maksud lelaki tu adalah malaikat. Kan? Malaikat. Dan tak betul jugalah orang Yahudi. Orang Yahudi pun memang tak betul lah. Mereka kata Israel tu nama Nabi Yakub dibagi oleh Allah sebab Nabi Yakub boleh kalahkan malaikat atau boleh kalahkan Allah. Tak betul lah. Tak logik lah. Kalau dia boleh kalahkan Allah, kenapa nak bagi nama Israel? Sedangkan Israel tu maknanya Isra abdun. Maknanya hamba. Nama Allah. Maknanya Abdullah, hamba Allah. Tak logik kan? Itu kita nak baca teks-teks mereka pun kita kena teliti. Dan kena hati-hati. Kalau tak, mereka kata kita tuduh mereka. Kan? Dan kita sebab kita yang baca tak betul. Sekarang ni orang ramai orang baca tak betul. Lepas tu dia suka buat tuduhan. Baca tak habis tapi buat tuduhan. Penyakit ni bukan penyakit orang yang awam saja tau. Orang yang mengaji pun sama je. Kan? Ulama tu tulis kitab punya panjang. Kau tak baca pun, kau tuduh dia. Ni perangai. Ni bukan orang awam ni, orang-orang mengaji pun sama. Kawan tu syarah. Berapa dah kelas dia? Syarah punya panjang kelas dia. Dah hampir 100 kelas dia. Yang kau ambil hak yang 1 minit je. Ataupun berapa saat je. Kau potong, cut. Kawan tu duk syarah berpuluh-puluh video. Macam tu jugalah. Kawan tu tulis kitab punya panjang, 3 jilid. Tulis kitab. Yang mereka ambil tuduhan. Kan? Mereka ambil buat tuduhan. Tak habis baca. Kan? Tak habis baca buat tuduhan. Jadi jangan kita jadi perangai macam tu. Kalau tak, apa beza kita dengan orang Yahudi yang seleweng ayat-ayat Allah dan sebagainya. Sama je. Kan? Tak ada beza. Kita berlaku adil walaupun dia musuh kita. Walaupun Yahudi itu musuh kita, kita berlaku adil. Maknanya kita tak cakap apa yang mereka tak cakap. Walaupun ada sebahagian mereka yang cakap macam tu, tapi tak semua juga kan. Itu kita kena faham tu. Jadi ini kisah ni kena faham betul-betul. Bukannya Nabi Yakub kalahkan Tuhan. Bukan Nabi Yakub lawan dengan Tuhan. Kan? Baik. Kalau orang tanya, difahami malaikat ini kuat. Macam mana boleh dikalahkan oleh Yakub? Itu kita kena faham. Baik. Kita kena faham malaikat dalam rupa asalnya la syakka wala raiba fihi annahu qawiyyun. Malaikat dalam rupa asalnya tanpa syak dia adalah kuat. Tetapi ada tujuan malaikat, Allah Ta'ala utuskan malaikat dalam rupa manusia, ada tujuan-tujuan tertentu. Yang ni kita kena faham dua isu yang berbeza tau. Ada orang bagi alasan, mana boleh malaikat kuat? Macam mana Nabi Yakub boleh kalahkan malaikat? Sedangkan malaikat kuat. Baik, kita jawab sama macam apa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Hadis malaikat Jibril datang dalam rupa seorang lelaki yang bertanyakan tentang iman, Islam, ihsan. Hadis Abu Hurairah, hadis Umar bin Al-Khattab, hadis yang kita kata hadis yang sahih, mutawatir. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Baik, hadis tu kan akhir riwayat tu apa? Innahu Jibril. Akhir riwayat tu Nabi kata kat Umar, innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itulah Jibril. Jibril ni kuat kan? Kuat kot. Ruhul Amin. Kan?
Allah Subhanahu Taala sifatkan Jibril ni dengan sifat yang kuat. Kan? Sifat yang kita kata apa? Apa dia syadid, sangat kuat. Tetapi ketika Jibril menyerupai seorang lelaki, dia datang. Malaikat kuat. Malaikat juga makhluk Allah yang tahu tentang apa yang Allah Taala sampaikan kepada mereka. Tetapi bila malaikat ni datang dengan tujuan tertentu, dalam rupa seorang lelaki, datang kepada depan sahabat, datang dalam rupa seorang lelaki yang berpakaian pakaian yang biasa, macam orang-orang biasa pakai, cuma sahabat tak kenal. Dan malaikat tanya dekat Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Adakah kita nak kata malaikat jahil? Tak boleh kan? Sama juga. Kiaskan kepada apa yang berlaku pada Nabi Yaqub dengan malaikat. Malaikat datang nak sampaikan kepada Yaqub tentang nama di Israel dan datang meraihkan situasi ketika itu. Ini kita kena faham. Meraihkan situasi maknanya situasi Nabi Yaqub ketika itu apa? Nabi Yaqub dalam keadaan risau dan cemas, bimbang akan kemarahan abangnya Isu. Sebab itu dia suruh rombongan isteri dia, anak-anak dia, hamba-hamba dia, harta benda dia pergi dulu. Dia lewat. Dan ada yang kata Nabi Yaqub nak bersendirian ketika itu. Dan nak supaya abang dia itu maknanya dia nak cari kita kata strategi Nabi Yaqub ketika itu, dia lewatkan perjalanan dia. Dia seorang bersendirian. Dan ketika itu dia bertemu dengan seorang lelaki yang asing. Cuba kita bayangkan kita duduk tempat Nabi Yaqub. Itu kita kena faham keadaan, situasi. Sebab itu penting dalam nak memahami riwayat, nak memahami kisah, kita kena faham apa situasi dia, apa background, apa latar belakang. Kita bukan faham kita duduk, Nabi Yaqub ni duduk goyang kaki. Tak, dalam keadaan Nabi Yaqub bersendirian ketika itu. Ketika waktu subuh, datang seorang lelaki yang tak dikenali. Jadi apa perasaan Nabi Yaqub ketika itu? Dia adalah musuh. Dia adalah utusan abang dia. Apa yang Nabi Yaqub buat? Dia lawan. Dalam keadaan dia tak tahu tu malaikat. Faham tak? Jibril yang datang ketika menyampaikan wahyu kepada sahabat semua, datang dalam keadaan seperti seorang yang nak menuntut ilmu. Datang dan tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Meraihkan keadaan, situasi. Sebab Jibril datang ketika itu, semua orang sahabat semua tengah duduk kot menuntut ilmu. Jadi takkanlah malaikat nak datang dalam keadaan bawa pedang. Nampak? Tak sama. Situasi tak sama. Jadi benda ni kita kata kita boleh jawab. Bukan kita kata memanglah malaikat kuat, tapi ketika dia datang tu. Sebab itu tengok sebab apa malaikat Jibril datang dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Kadang-kadang dia naik kuda, kadang-kadang dia tunggu dekat pintu masjid Nabi tu. Sahabat-sahabat tengok depa datang, Dihyah. Kan? Sebab nak meraihkan situasi dan keadaan. Dan Nabi SAW sangat berat kalau malaikat datang dalam rupa asal. Sebab itu Allah perintahkan malaikat datang dalam rupa seorang lelaki. Cuba kita flashback balik kisah Nabi Lut AS. Kenapa malaikat datang dalam rupa 3 orang pemuda yang kacak, yang tampan? Sebagai ujian untuk menguji Nabi Lut dan untuk menguji kaum Lut, dan sebagai azab. Itu kita kena faham. Semua ni kita tak boleh faham hanya kita faham kita punya pemahaman, kita kata tak, kenapa? Macam mana Nabi Yaqub boleh kalahkan malaikat? Macam tu kita kena persoalkan juga, macam mana malaikat boleh tak tahu iman, ihsan, Islam?
Sedangkan dia malaikat. Bukan macam tu jawapan dia. Jawapan dia kita kata malaikat turun dalam rupa seorang manusia, dalam rupa lelaki dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan Allah Ta'ala memang Al-Hakim, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala tahu keadaan ketika itu. Itu cara dia. Bukannya kita tengok cerita tu terus kita apa? Oh, tak logik. Tak logik Yakub kalahkan malaikat. Memanglah tak logik kalau malaikat tu dalam rupa asal. Tapi dah malaikat tu menyerupai seorang lelaki dalam situasi ketika itu Yakub memang tengah apa? Tengah berhati-hati dan berwaspada daripada musuh. Yang ni daripada abang dia yang dia tak tahu status abang dia. Abang dia marah lagi ke apa, dia terperangkap dalam ketakutan ketika itu. Jadi dia lawan. Macam kita lah, kita cuba bayangkan kita jalan, kita tak kenal orang, kita dalam keadaan kita memang berwaspada daripada musuh, tiba-tiba ada seorang lelaki datang dekat kita, tiba-tiba lelaki asing datang mendekati kita, apa kita buat? Lawan. Walaupun kita tak tahu lelaki itu jin ke, syaitan ke, malaikat ke apa. Kita tak tahu. Tapi tak bolehlah kita kata malaikat kan, pasal kita bukan Nabi. Boleh jadi jin ke, hantu, syaitan. Hantu tak ada lah, syaitan lah. Jin ke. Kita akan buat lawan. Macam itulah maknanya situasi ketika itu. Dan kalau kata malaikat kuat, tak, Nabi Yakub tak boleh kalah, Nabi Yakub tercedera juga dekat pohon dia. Maknanya malaikat still kuat. Kan? Tengok, cara kita jawab tu, kita kena tengok latar belakang cerita. Sebab tu Ana suka tekankan dalam pengajian Ana, kita kena tahu latar belakang, background, history background. Dipanggil historical tema sejarah tu. Kita kena tahu waktu tu macam mana keadaan dia, kemudian situasi ketika itu macam mana. Kalau tak, kita tak boleh faham mana-mana kisah, tak boleh. Sebab tu anda teringat guru kami dia sentuh di Madinah dulu, guru yang ajar kami sirah, Syekh Abdul Rahman, tak ingat nama dia. Disebut benda yang sama. Dia kata kamu tak boleh faham satu kisah yang komplit hanya semata-mata dengan riwayat hadis. Melainkan kamu kena kumpulkan riwayat-riwayat tersebut dan kamu kena tengok latar belakang. Macam tu dia nak faham sirah pun macam tu juga. Dia bukan nak faham sejarah, nak faham sirah, nak faham tarikh sejarah ni bukan semata-mata riwayat tu sahih, oh kita terima. Riwayat tu dhaif, kita tolak. Riwayat tu palsu, kita tolak. Bukan semacam tu tau. Bukan semata-mata macam tu. Bukan semata-mata oh riwayat ni tak sahih, kita tolak. Riwayat ni sahih, kita terima. Riwayat ni itu bukan metod tarikh, bukan metod sejarah. Muarrikh, orang sejarawan tak faham macam tu. Ibnu Kathir rahimahullah, dia muhaddis, dia ahlul hadis kot, mufassir. Dia bukan, kita kena faham metod ahli tafsir, ahli tarikh, sejarawan ni dia tak kaku. Anda cakap terus terang, tak kaku. Kaku ni makna apa? Itu yang jadi setengah orang bila dia buat buku kan. Riwayat-riwayat yang tak sahih dalam sirah. Ini tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, ini tak. Salah tu. Metod tak betul. Kemudian benda tu dibawa kepada orang awam kan. Orang awam pun jadi ragu-ragu. Oh ni tak sahih ni. Oh kisah ni kita lama dah dengar, tak sahih rupanya. Oh tak sahih, kita buang. Lama-lama langsung tak ada apa. Tak boleh faham cerita. Tak boleh faham sirah tu dengan cara yang benar. Tak betul, bukan cara macam tu. Dalam hadis ya, dalam ilmu hadis ya, dia kena kalau dia masukkan isu tersebut dalam nak menetapkan hukum hakam dalam ilmu hadis, silakan. Tapi kalau dia masuk menceroboh dalam ilmu sirah, ilmu sejarah, dia satu jenayah apa? Sebab metod tak sama. Oh, lepas tu buat tuduhan Syiah. Oh, tengok ni kisah
Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Tidak sahih. Oh lah, selama ni kita kena tipu dengan ustaz-ustaz, dengan tok guru kita. Tidak sahih, kisah ni tak sahih. Kisah ni riwayat Syiah. Ui, berat tu bila tuduh Syiah. Sama macam dulu anda pernah sebut dalam kelas sirah anda, 12 Rabiul Awal, tarikh lahir Nabi yang merupakan pendapat jumhur ulama. Senang-senangnya orang tuduh kata tu pendapat Syiah. Sedangkan tu pendapat jumhur ulama. Dan ada riwayat yang sahih kot. Athar. Tapi dia kata riwayat tu tak sahih. Yang sahihnya yang 9. Kemudian dikata yang riwayat 12 Rabiul Awal tu Syiah. Berat tu. Dia bagi alasan kata pasal Syiah taksub nombor 12. Bukan macam tu. Rosak neraca. Rosak neraca kalau kita buat macam tu. Bila kita bincang tentang sejarah, kita kena guna metod sejarah. Kalau tak, kita zalim. Sebab itu Ibnu Katsir, bila dia bincang tentang dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni, dia guna metod mu'arrikh, sejarawan. Bukan bermaksud dia tak kritik langsung kalau riwayat-riwayat tu palsu. Tak, kalau riwayat tu jelas-jelas maudhu', palsu, dikritik. Riwayat yang bercanggah, kritik. Tapi ada riwayat yang tak sampai tahap palsu, macam yang kita bincang riwayat ni, nak kritik ke? Tak payahlah. Dan ulama faham kot, dia orang faham. Kita yang akal kita ni yang tak faham. Pasal kita duk kiaskan dengan zaman kita, kemudian kita tak tahu ada cabang ilmu yang lagi luas. Macam tadi, contoh, macam mana Nabi Yaakob boleh kalah malaikat? Malaikat kan kuat. Pasal kau faham malaikat tu dalam rupa asal. Tak, malaikat datang dalam rupa seorang lelaki. Itu yang difahami oleh ulama Islam, ulama mu'arrikhin, sejarawan. Tabari ke yang bawa riwayat ni sama je. Kita yang orang panggil, anda cakap senang, kita yang bodoh, tapi kita tuduh ulama bodoh. Kita yang tak baca penuh. Kita yang tak teliti dalam bacaan, kita cepat menghukum. Oh, ulama ni bawa riwayat palsu. Ulama ni bawa riwayat Israiliyat. Kita yang tergesa-gesa hukum ulama tu. Padahal kita tak tahu pun manhaj mereka, kita tak tahu pun metod mereka. Ini masalah orang zaman sekarang dalam menuntut ilmu, mereka tergesa-gesa dalam menghukum. Sebab tu hati-hati. Anda tak setuju dengan orang yang tulis buku sirah, kemudian dia kata riwayat ni dhaif, palsu, kena buang. Sebenarnya tak betul. Kadang-kadang riwayat tu tak palsu pun. Hanya dhaif, dan dhaif bukanlah syadidu dha'f. Dhaif boleh jadi dia ada pendukung, ada syawahid. Sebab itu kita akan tengok macam mana siapa yang follow kuliah sirah kelas baru-baru ni anda buat pasal risalah 6 syarh sittatu mawadhi' min sirah, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan. 6 isu penting peristiwa penting dalam sirah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antaranya adalah kisah Al-Gharaniq. Kisah Al-Gharaniq tu, kalau ikut ulama-ulama yang moden, kebanyakan mereka tolak pasal mereka kata hadis tu tak kuat. Tapi kalau kita ikut mu'arrikhin, sejarawan yang awal, mereka ada metod mereka macam mana mereka nilai hadis tu tak bercanggah. Walaupun dia mursal, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, walaupun dia mursal tetapi dia ada penguat-penguat yang menaikkan status dia tu diterima. Ibnu Hajar. Walaupun kita baca, kita bukanlah nak kita still hormat ulama yang kritik kisah tu kan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau manhaj beliau kita faham, beliau mendhaifkan kisah tersebut. Tapi kita kena faham dia sudut pandang dia hadis. Yang menerima kisah tersebut tak sikit juga. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Takkan kita nak kata Syekh Al-Albani lagi alim daripada Ibnu Hajar? Zalim lah. Zalim lah. Kok mana pun Ibnu Hajar still lebih alim dari Syekh Al-Albani. Okey.
dalam masa yang sama Al-Albani bersama dengan Ibnu Kathir. Ibnu Kathir pun kata kisah Qarani itu tak sahih. Kan? Tapi ala kulli hal kisah Qarani ni kisah apa? Kisah tentang bacaan Nabi SAW yang diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan gangguan tersebut. Allah Taala jaga ayat Quran kan, dan sehingga menyebabkan apa, orang musyrikin sujud ketika itu. Kisah tu panjang, tapi kita nak bagi contoh lah. Kat situ ulama berbeza pendapat. Sebab antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mensahihkan kisah tersebut, dibawa dalam risalah dia tu. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang saja, ulama-ulama tafsir, jumhur mufassirin terima kisah tu, tak jadi masalah, dia orang tak kritik. Tapi bila sampai ulama moden, ada yang tolak. Contohnya macam ulama sirah juga yang moden, Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, dia tolak dalam kitab dia tolak riwayat tu kerana riwayat tu mursal. Tapi Ibnu Hajar backup. Sebelum tu Ibnu Hajar dah jawab panjang lah. Riwayat tu tak masalah. Sebab apa? Sebab metod ulama tu berbeza, tetapi kita nak tengok yang mana yang lebih tepat. Bila kita bincang tentang sejarah, maknanya kita kena ikutlah metod ulama sejarah macam mana. Sebab tu Imam Al-Baihaqi dalam muqaddimah Dalailun Nubuwah, dia ada sebut tentang manhaj muarrikhin, manhaj ulama sejarah ni macam mana. Tuan pernah sebut dah dalam kelahanan sebelum ni. Kita tak larat nak ulang balik kan, tapi kita bagi tahu siap-siap. Itu cara dia. Maknanya kita kena tengok tu latar belakang peristiwa tu macam mana, ayat Quran cakap apa dalam peristiwa tu, bertentangan tak dengan siyak ayat Quran. Bukan hanya semata-mata riwayat. Kalau tengok riwayat tu jadi macam tempang sikit. Oh ni riwayat maudhu'. Maudhu' tu memang kita tolak dah, sepakat. Hak yang dhaif, yang tak syadidu dha'f, yang tidak terlampau lemah, yang ada syawahid penguat yang menaikkan dia menjadi hasan li ghairihi ataupun hasan li dzatih. Itu dalam ilmu hadis lah kan. Baik, ala kulli hal tak bercanggah. Jadi Nabi Yaqub dia mengalahkan lelaki yang malaikat yang menyerupai lelaki. Dalam keadaan dia tercedera juga. Dan tak menunjukkan percanggahan, tak menunjukkan apa menjatuhkan kedudukan malaikat ke, tak ada. Sebab kan dalam kisah ni kan malaikat tu tanya, siapa nama kamu? Yaqub. Lepas ni kamu akan dipanggil Israel. Itulah wahyunya. Itulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat bagi tahu dekat Nabi Yaqub itu. Nama dia lepas ni akan Israel. Hamba Allah. Kemudian Nabi Yaqub tanya dia tak jawab dan dia beredar. Itu malaikat. Kan? Baik. Balik pada kisah kita tadi. Jadi kemudian dipendekkan cerita di sini. Akhir sekali Aisu itu Allah Ta'ala terima doa Nabi Yaqub dan Aisu ni maafkan Nabi Yaqub. Itu dia punya kesimpulannya, Aisu maafkan. Dan dalam ketika berhadapan dengan Aisu, maknanya Nabi Yaqub alaihi salam bila sampai jumpa dengan Aisu tu peluk balik. Peluk dan maafkan, Aisu pun maafkan. Kemudian disebutkan apa? Nabi Yaqub sujud kepada Aisu. Sujud kepada Aisu. Yang ni yang Ibnu Kathir kata ni. Falamma ra'a akhahu al-Ais sajada lahu 7 marrat. Nabi Yaqub sujud 7 kali. Wa kanat hadhihi tahiyyatuhum fi dhalika zaman. Ini adalah bentuk penghormatan mereka pada zaman tersebut. Maknanya ini syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa kana masyru'an lahum. Maknanya sujud kepada manusia ketika itu diharuskan.
Diharuskan sebelum dimansuhkan dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab apa penting kita bincang ni? Sebab tengok Ibnu Katsir kata apa? Kama sajadatil malaikatu li Adam tahiyatan lahu. Sebagaimana malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Wa kama sajada ikhwatu Yusufa wa abawahu lahu kama sayati. Dan sebagaimana juga saudara-saudara Yusuf dan kedua ibu bapanya akan sujud kepada Yusuf sebagaimana yang akan datang lagi nanti cerita dia kemudian. Nanti kan. So nampak tak penting. Maknanya sujud tu, sujud kepada manusia disyariatkan, maknanya diharuskan pada syariat nabi-nabi terdahulu. Bukan syariat nabi terdahulu, bahkan malaikat, Allah perintahkan malaikat sujud ke Adam. Sujud tu bukan sujud. Kita jawab sujud ni muskil ke sujud kat sini? Macam mana ni sujud? Tak boleh ni, haram. Sembah. Tak semua bentuk sujud sembah. Kita kena faham pada zaman dulu. Sujud adalah tahiyah, penghormatan. Dia ada sujud ibadah dan sujud tahiyah. Sujud penghormatan dan sujud sembah. Yang ni sujud penghormatan, bukan sujud sembah. Kita kena faham. Dan dia adalah syariat Nabi terdahulu. Adapun syariat Nabi kita SAW, sujud ni penghormatan pun tak boleh, sembah lagi tak boleh. Sebab penghormatan tu wasilah. Kita kata sujud yang kalau menghormat saja pun tak boleh, tunduk pun tak boleh. Kalau kita tengok, sebahagian ulama sebutkan dia adalah pengharaman dalam bentuk wasilah kerana dia boleh membawa kepada sujud. Kan? Itu adalah larangan. Sebab tu Ibnu Katsir kat sini ni adalah syariat sebelum kita. Itu penting riwayat ni. Kalau kita tolak belaka, oh Israeliat tolak, tak payah cerita, buang. Macam mana nak faham? Tu yang tak faham tu. Nampak tak? Itu yang jadi tak reti tu. Pasal pakat buang belaka pun Israeliat. Sedangkan ada riwayat Israeliat macam ni menjelaskan. Kan? Even ulama yang tolak riwayat total Israeliat pun, depa dalam ketika tafsir ayat-ayat ni pun, depa akan bawa tafsiran ni juga, base pada ni juga. Sebab itu kita jangan ekstrim lah. Dalam apa-apa benda pun jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Kita dah bincang tajuk tentang Israeliat ni banyak kan. Kita bincang pada awal perbahasan kita pun, kenapa kita sengaja kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni, antaranya kita nak tunjuk macam mana manhaj ulama yang sebenar dalam berinteraksi dengan riwayat Israeliat. Tak semua mereka tolak secara total. Tapi kalau kita baca tentang tempat-tempat yang khurafat Israeliat apa semua ni, kita akan tengok macam mana Ibnu Katsir memang hentam habis-habis lah. Kalau dah sampai tahap khurafat, sampai benda yang memang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah, bertentangan, memang kena tolak lah. Tapi benda ni tak bertentangan. Termasuk yang Nabi Yaqub kalahkan lelaki yang asalnya ada malaikat tadi pun. Tak bertentangan sebenarnya. Kita boleh jawab. So ulama dia ada jawapan. Sebab dia orang bukan tengok satu riwayat je. Dia orang ada background. Dia orang boleh istimbat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita tak ada. Itu jadi masalah yang kita. Ini riwayat ni orang awam lagi tak tahu. Oh, tak boleh pakai. Tapi tak ada penjelasan. Tak boleh pakai tu macam mana? Itu bahaya. Dan kadang-kadang dia tak tahu pun benda tu. Walaupun riwayat tu, satu riwayat tu dhaif, tapi boleh jadi riwayat yang dhaif tu dia ada riwayat-riwayat lain lagi yang menyokong riwayat tersebut. Sebab tu kalau kita jumpa satu riwayat hadis tu dhaif, kita jangan tasarruk tergesa-gesa untuk tolak tu. Boleh jadi riwayat yang satu yang riwayat dhaif tu dikuatkan dengan riwayat-riwayat dhaif yang lain yang tak sampai syadidu dha'f, mengangkat kedudukannya menjadi hasan li ghairihi, hasan li zatihi. Hadis tu naik sikit. Tu jangan kita tergesa-gesa. Sama jugalah orang yang mengaji agama pun jangan tergesa-gesa juga. Keluar kenyataan tu macam kita kena kena hati-hati. Kena teliti. Banyak anda tengok orang tulis buku,
Riwayat-riwayat yang kisah yang palsu di atas meja penceramah. Bagus, tujuan bagus. Tapi ada kadang-kadang dimasukkan juga riwayat-riwayat yang dhaif, yang tak kuat dhaifnya, dan ada syawahid dia masukkan dalam kategori palsu juga. Tak betul. Banyak dalam kisah-kisah sirah ditolak pasal kata dhaif. Tak tepat. Banyak benda. Akhir sekali habis tolak belaka. Itu sebenarnya tak membantu. Bahkan kadang-kadang dia boleh menimbulkan keraguan. Keraguan yang kita kata yang melibatkan fakta sejarah. Kadang-kadang benda tu memang berlaku. Cuma tak ada riwayat yang sahih. Cuma ulama terima berdasarkan riwayat itu adalah riwayat yang diterima. Macam kalau kita tanya, siapa boleh bawa riwayat yang sahih mengatakan Madinah itu Madinah sekarang? Madinah itu di Arab Saudi. Ada tak orang boleh bawa riwayat sanad sahih? Tak perlu pun. Sebab apa? Sebab itu memang riwayat tarikhiyah, sejarah. Memang orang semua tahu Madinah tu kedudukannya di sekian-sekian-sekian. Mekah itu kedudukan ni tak perlu sanad pun. Macam tu juga riwayat-riwayat tarikh yang melibatkan kisah-kisah yang kadang-kadang memang tak ada sanad yang sahih, tapi ulama-ulama sejarah mereka bukan kita kata ni orang awam yang tak tahu apa dah ataupun penyeleweng ke pendusta. Bukan. Kita tengok base pada himpunan riwayat-riwayat tarikhiyah yang ulama-ulama sejarawan-sejarawan himpunkan. Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, Musa Ibnu Uqbah, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan ulama-ulama yang terawal dan juga ulama-ulama sirah yang kemudian. Kita kena faham. Bab masuk bab sejarah ni dia ada dia punya disiplin dia. Tapi bab hadis kita tegas, bab hadis, bab hukum hakam, bab hadis yang hukum hakam memang kena tegas. Sebab dia melibatkan ibadat dan sebagainya, amalan. Tapi bab kisah ni dia tak setegas macam dalam itu. Dalam hukum hakam. Cuma disebabkan oleh hari ni, zaman kita sekarang ni dah banyak penipu lara, penipu pun banyak. Hak itulah yang kita kena ketatkan balik tu. Maknanya memanglah betul lah, kita tak nafikan usaha-usaha asatizah yang tegas dalam bab tentang riwayat apa semua ni, tetapi cuma kalau sampai bab tentang sejarah ni dia kena hati-hati sikit. Dia bukan semata-mata kita tolak satu riwayat tu terus kisah tu jadi terus tak boleh pakai. Dia bukan macam tu cara dia. Tapi baguslah kita bagi kesedaran dekat masyarakat supaya jangan terimalah riwayat yang palsu, khurafat, Israiliyat yang batil apa semua ni kan. Yang cerita Melayuiyat ni banyak. Bukan Israiliyat je, Melayuiyat, khurafatnya. Banyak hak tu yang kat situ betul lah, kita tegas. Ni kisah yang mengarut-ngarut tu yang tak ada asas. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia dia melampau sebab dia obses nak tolak kisah-kisah tu, last sekali dia yang diterima oleh ulama pun dia tolak juga. Itu bahaya. Al-insafu azizun. Adil ni memang berat sebenarnya. Kita nak berlaku adil ni susah. Kadang-kadang tu kita tak sedar, kita tolak, kita benci sangat. Dia tu sampai kita tak nampak dah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Naktafi bihadzal qadar, maknanya kisah ni kita ringkaskan. Lepas pada tu Nabi Yaqub pun dah berbaik dengan Aisu, kemudian waktu itulah Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Yaqub untuk bina Baitul Maqdis. Maknanya yang tempat yang Nabi Yaqub tidur yang awal kan, batu yang Nabi Yaqub tandakan dengan lemak ataupun minyak tu, kat situ Allah perintahkan Nabi Yaqub untuk bina Bait El. Bait El maknanya Baitul Maqdis. Maknanya apa kita kata, rumah ibadat yang disucikan dan dimuliakan untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadat kepada Allah. Kemudian selepas itu berlaku pembinaan semula pada zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Lepas tu dah berapa kurun dah lepas tu. Tapi asalnya Baitul Maqdis tu
dibina oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita tengok dalam riwayat yang sahih, 40 tahun selepas pembinaan Kaabah. 40 tahun selepas binaan Kaabah. Kalau tak salah Ana, kalau kita check balik, dalam riwayat yang sahih, maknanya Baitul Maqdis itu dibina (40 tahun) bi 40 aman. Dalam hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya, qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awal. Jadi Abu Dzar tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama sekali yang dibina di atas muka bumi? Qala, kata Nabi SAW, al-masjidul haram, masjidil haram, yakni Kaabah. Qultu, kata Abu Dzar, kemudian aku bertanya lagi, thumma ay, kemudian masjid mana? Kata Nabi SAW, al-masjidul aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanah. Masjidil aqsa itulah Baitul Maqdis tu. Masjidil aqsa tu asal binaan Nabi Yaqub. Asal binaan Nabi Yaqub. Dan kata Nabi SAW, berapa jarak antara binaan Masjidil Haram, yakni Kaabah yang di Masjidil Haram, dengan Masjidil Aqsa, iaitu di Baitul Maqdis, jaraknya 40 tahun. Maknanya lepas 40 tahun binaan Kaabah di Masjidil Haram, maknanya baru dibina Baitul Maqdis. Maknanya peristiwa ini berlaku 40 tahun selepas pembinaan Masjidil Haram, binaan Kaabah, yakni Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maknanya Baitul Maqdis tu, sebab itu Baitul Maqdis ni adalah kiblat yang kita kata yang pertama, kiblat yang pertama Kaabah itu sendiri dan Masjidil Aqsa. Kemudian berlaku peralihan kali kedua pada zaman Nabi SAW, kembali balik kepada Kaabah. Tapi nak bagi tahu, Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Itu dia punya nilai inilah dipanggil nilai tarikh, nilai sejarah, sebab berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj dan sebagainya. Itu kepentingan dia kan. Kita tak bincang kat sini. Tapi itu jarak antara pembinaan Kaabah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian kat sini disebutkan thumma hamalat Rahil fawaladat ghulaman wa huwa Bunyamin. Kemudian Rahil pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, iaitulah Bunyamin. Bunyamin, Benjamin. Illa annaha jahidat fi talaqiha bihi fi talqiha bihi jahdan shadidan wa matat aqibihi fadafanaha Yaqub fi Afrath wa hiya Baitul Laham. Allah Ta'ala takdirkan Rahil ketika beranakkan Bunyamin, dia meninggal dunia, dan Nabi Yaqub tanam Rahil di Afrath, iaitulah di Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat lahirnya Nabi Isa. Bethlehem, Baitul Laham. Baitul Laham. Kalau kita tengok balik, itu tempat ditanam Rahil. Wa sana'a Yaqub ala qabriha hajaran wa hiya al-hijaratul ma'rufah bi qabri Rahil ila al-yawm. So diletakkan satu batu sebagai tanda. Dan sampai zaman Ibnu Kathir tu batu tu masih ada. Batu maknanya kubur Rahil tu masih ada sampai zaman Ibnu Kathir. Ila al-yawm tu maknanya sampai hari ini, maknanya zaman Ibnu Kathir. Sekarang kita tak tahu kan. So Ibnu Kathir rahimahullah turun yang ke-8 Hijrah. Maksudnya waktu tu, sekarang ni tak tahulah ada lagi ke tak kan. Tapi kita tak diperintahkan untuk cari pun.
وكان أولاد يعقوب الذكور 12 رجلا فمن ليا روبيل شمعون لاوي يهوذا وإساخير وزبيلون. Jadi anak-anak Nabi Yaqub, anak Bani Israel itu daripada lelaki, yakni 12 orang lelaki, daripada Leah iaitulah Ruben, Syam'un, Simon, Syam'un, Lawi, Levi, Yahuda, Isakhir, Zabilon. Daripada Rahil, isteri Nabi Yaqub, Rahil, Yusuf, Bunyamin. Dan daripada Amah, yakni Jariyah, Rahil dan Niftali. Daripada Amah, yakni Jariyah kepada Leah, Jad dengan Ashir alaihimussalam. Alaihimussalam ni sebab Ibn Kathir kat sini, Ibn Kathir seakan-akan nak kata mereka semua ni Nabi. Tapi kita akan bincangkan nanti, perbahasan dia nanti. Ibn Kathir akan bincang sekali lagi. Kita akan tengok nanti kemudian. وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم ثم مرض إسحاق ومات عن 180 سنة ودفنه ابناه العيس ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا. Maka Yaqub pun datanglah bila dah isteri dia Rahim meninggal, maka dia kembali kepada bapaknya Ishak, maka dia duduklah menetap di perkampungan di Hebron, tempat yakni di bumi Kanaan, ini di Syam, iaitulah tempat yang mana Nabi Ibrahim asal tinggalkan dan meninggal dekat situ. Kemudian Ishak pun sakit. Nabi Ishak pun jatuh sakit dan meninggal ketika usia 180 tahun. Maknanya waktu yang berlaku peristiwa tadi tu Nabi Ishak dah tua dah. Kan? Maka wadafanahu ibnahu al-Isu wa Yaqub. Jadi Nabi Ishak pun ditanam oleh kedua orang anak kembarnya itu, Is dengan Yaqub, bersebelahan dengan maqam Nabi Ibrahim Al-Khalil. Dikatakan di ketika itu Nabi Ishak wasiatkan supaya ditanam mereka di gua. Maknanya kawasan kubur Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak ni sebenarnya asalnya dalam gua yang telah dibelinya. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah magharah ni maknanya ya, kita kata gua lah, tempat yang kita kata apa? Gua maknanya kita kena faham zaman ketika itu memang normal lah, maknanya ditanam seseorang individu tu ditanam di tempat yang sedemikian rupa, gua. Sebab kalau kita tengok oleh Ashabul Kahfi kan, kisah Ashabul Kahfi macam mana jasad mereka pun ditanam akhir sekali di dalam gua tersebut. Ya, ala kulli hal, itu ketika itulah, zaman itu. Maknanya asalnya jasad Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak tu memang ditanam sekali di Hebron. Di Hebron. Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya sampai sini berakhirlah kisah Nabi Ishak dan Nabi Yaqub dan anak-anaknya, cucu-cucu. Maknanya Nabi Ishak sempat jumpa anak-anaknya. Dan kita dapat kat sini tadi beberapa faedah, antaranya sujud tadi adalah apa? Sujud yang bukan sujud ibadah, dan sujud itu adalah syariat sebelum syariat Islam, syariat Nabi-Nabi terdahulu, dan dibenarkan ketika itu, diharuskan. Kemudian kita dapat juga Bunyamin adalah anak yang terakhir, bongsu, dan Yusuf ketika dalam perjalanan Nabi Yaqub alaihissalam ketika itu masih lagi bayi. Dan maksudnya di sini Rahil meninggal ketika itu, Yusuf dengan Bunyamin ni masih kecil lah. Maknanya Nabi Yusuf pun baru masih lagi bayi ketika itu, dan mungkin ketika itu dah besar sikit, tapi masih lagi kecil. Dan Bunyamin bayilah ketika, maksudnya sebab apa? Kat sinilah kita boleh dapat juga sebab apa Nabi Yaqub sangat kasihkan dan sangat sayangkan Yusuf dan Bunyamin. Sebab mereka adalah anak yang kehilangan ibu ketika kecil. Ini penting kisah ni. Supaya kita tahu latar belakang, nanti kita masuk, nanti kita tak ada isu. Kalau orang yang tolak riwayat ni, dia tak faham lah. Itu yang jadi apa? Dia kata, Nabi Yaqub pilih kasih ke? Tak, Nabi Yaqub tak pilih kasih. Sebab memang keadaan Nabi Yusuf ketika kecil dan Bunyamin yang ketika kecil, kehilangan ibu mereka ketika kecil. Bayangkan, maknanya mak mereka ketika masih lagi bayi dan masih lagi kecil meninggal. Sudah tentulah apa? Sebagai seorang bapa, itu adalah satu, kita kata, bentuk
maknanya rahmat dan kasih sayang itu akan lebih tertumpu kepada dua orang anak yang kehilangan ibu ketika masih kecil. So dekat sini sebahagian ulama kata, dekat sini keadaan Nabi Yusuf alaihi salam ada tasyabuh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kematian ibu dengan ayahnya ketika kecil. Yatim piatu kan. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat ujian baginda ketika kecil kerana lahir dalam kandungan, ayahnya dah meninggal. Lahir ketika usianya 6 tahun atau 8 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Lebih dahsyat kan. Maknanya dua-dua tak ada. Nabi Yusuf sekurang-kurangnya masih ada Yakub, masih lagi ada bapa. Kat situ penting. Sebab apa kisah ni disebutkan, dikemukakan supaya kita faham nanti kenapa Nabi Yakub sayang sangat dekat Yusuf dan Bunyamin. Lebih-lebih Yusuf lah paling sayang lah dengan Bunyamin. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan masuk terus kisah Nabi Yusuf. Maknanya ni lepas ni kelas kita akan masuk kisah yang agung dalam Quran, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Yusuf ibn Rahil, yakni Yakub, yakni isteri kepada daripada isteri Nabi Yakub, Rahil. Sebab itu disebut oleh Ibn Katsir Yusuf ibn Rahil. Anak kepada ibunya yang meninggal dunia ketika kecil. Maknanya orang Arab kalau dia nak bezakan antara anak-anak tu daripada ibu yang berbeza, dia akan nasabkan kepada ibu. Yusuf ibn Rahil. Maknanya Nabi Yusuf lah. Sengaja tak sebut Yusuf bin Yakub sebab memanglah confirm dia anak Nabi Yakub, tapi daripada ibu yang mana? Ibu dia Rahil. Kan? Baik. Kalau ada soalan kat sini, baik. Ada orang mengatakan yang dia pernah lihat malaikat di tanah haram. Adakah cerita nak tarik perhatian awam? Baik. Dekat sini kita kena faham. Ini kalau kita faham, maknanya yang dapat tengok malaikat ni, ulama bahas kan. Kalau kita baca dalam riwayat-riwayat, dalam hadis Nabi, athar dan sebagainya, yang dapat tengok malaikat ni dia tak terbatas kepada Nabi dan Rasul. Dalilnya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, yang ni kita kena faham isu ni betul-betul sebelum kita nak jawab. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut seorang lelaki yang sesat. Seorang lelaki yang sesat yang telah menyesatkan Bani Israel. Yang bernama Samiri. yang bernama Samiri, yang merupakan seorang yang sesat dalam kalangan Bani Israel, seorang bomoh, tukang sihir, dukun, pawang yang hidup pada zaman Nabi Musa AS, dirakamkan dalam Quran kisahnya dia melihat malaikat. Dalilnya dalam surah Taha ayat 95 sampai 96. Allah Ta'ala berfirman, bila Nabi Musa marah dekat Samiri buat patung anak lembu tu, Nabi Musa tanya, fama khatbuka ya Samiri? Qala fama khatbuka ya Samiri? Apa alasan kamu wahai Samiri, kamu buat patung anak lembu ni? Qala, kata Samiri, basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min athari rasuli fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku tengok apa yang mereka tak tengok. Basurtu bima lam yubsiru, bima lam yabsuru. Aku tengok apa yang orang lain tak nampak. Apa yang dia tengok? Dia tengok Jibril. Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Lepas tu dia ikut tapak kaki kuda Jibril. Faqabattu qabdatan min athari rasul. Maka dia ambil apa? Dia ambil segenggam daripada tanah yang menjadi kesan tapak kaki kuda Jibril. Dia nampak malaikat kot. Fanabaztuha, lalu dia masukkan, dia campakkan ke dalam apa yang dibuat tu lah, patung tu. Emas yang dia leburkan.
Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah aku disesatkan oleh nafsuku. Baik. Adakah ini menunjukkan Samiri seorang yang hebat? Adakah menunjukkan Samiri seorang nabi, seorang rasul? Tidak sama sekali. Menunjukkan Quran bagi tahu dekat kita, orang dakwa, orang tengok malaikat ni boleh jadi orang tu sesat. Kan? Baik, ni Samiri bagi tahu benda yang dia nampak. Quran cerita Samiri punya dakwaan. Quran tak cakap pun Samiri betul ke Samiri tak. Semua Quran bagi tahu Samiri sesat. Tapi dakwaan dia yang dia kata dia nampak tapak kaki Rasul, tapak kaki kuda Jibril. So ayat ni sebahagian ulama tafsir memang nak tafsirkan ayat ni mereka tak faham, tak boleh tafsir melainkan datang riwayat Israiliyat untuk jelaskan. Ni sebahagian ada satu tesis. Seorang ulama ditulis tesis pasal riwayat Israiliyat untuk mentafsirkan ayat ni. Memang penting riwayat tu. Dan Syekh pakar tafsir antaranya Syekh Musa'id Tayyar, dia ada sebut juga isu ni. Nak faham ayat ni tak boleh melainkan kena faham riwayat Israiliyat. Waqabat qabdatan athari rasul yang Samiri tu. So Samiri tengok malaikat. Dia nampak tapak kaki, dia nampak kuda Jibril naik kuda. Maknanya Jibril dalam rupa manusia lah. Dan dia tahu tu malaikat. Dan memang kalau kita tengok ada pendapat yang mengatakan Samiri ni dia maknanya dia ada kita kata dia ni adalah dukun pawang bomoh yang memang dikatakan dia boleh nampak malaikat. Tapi adakah malaikat bagi wahyu dekat dia? Tak. Nampak malaikat saja tak menunjukkan apa-apa kelebihan. Itu point dia. Itu Samiri tau. Baik, orang yang dakwa hari ni, yang zaman sekarang ni, mana-mana orang dia dakwa dia nampak malaikat, dia nampak itu, dia nampak ini, nampak apa sekalipun malaikat ke apa. Pertama, siapa yang nak benarkan dakwaan dia tu? Adakah betul dia tengok tu malaikat? Boleh jadi dia tengok tu jin, boleh jadi dia tengok syaitan. Jadi tak ada siapa yang boleh clarifikan dia memang betul-betul tengok malaikat. Itu satu. Satu lagi, siapa tahu rupa malaikat? Siapa sekarang ni yang masih hidup yang boleh tahu rupa malaikat? Ataupun malaikat tu berubah jadi manusia fulan dan alas, siapa yang boleh confirm itu malaikat? Tak ada siapa. Jadi boleh jadi itu bukan malaikat, boleh jadi itu malaikat, boleh jadi itu syaitan, boleh jadi itu syaitan yang mengaku malaikat, boleh jadi itu adalah jin yang mengaku malaikat, jin tu tipu dia. Macam orang hari ni kena scam. Betul tak? Berapa ramai orang hari ni kena scam dengan manusia yang kita nampak. Hello tuan, saya daripada immigration, tuan ada kehilangan kena ambil barang ni. Oh, saya percaya. Dia pun pergi percaya. Rupanya kena scam. Itu tara makhluk yang kita nampak physically. Kita dengar suara dia pun kena tipu. Macam mana kita nak letakkan dhabit? Orang tu mengaku dia tengok malaikat. Macam mana? Siapa yang boleh kata dia tu betul-betul malaikat? Melainkan sama ada dia dusta lah. Memang kebanyakannya dusta pun. Baik, kalau dia cerita kat kita dia boleh tengok malaikat, apa benda? Kenapa dia apa kelebihan yang dia dapat kalau dia boleh tengok malaikat? Tak ada apa. Dia nak dakwa dia dapat wahyu. Dustalah dia. Kerana wahyu telah habis, terputus. Jadi tak ada kebarangkalian melainkan satu saja kebarangkalian, dia berdusta. Yang dia tengok tu adalah jin, syaitan yang mengaku malaikat. Dalam Quran pun cerita kan. Yakni pada hari yang Allah Taala himpunkan seluruh orang musyrikin, Allah akan tanya malaikat. Kan? Adakah kamu yang perintahkan mereka yang sembah kamu ni untuk sembah kamu? Malaikat kata qalu subhanaka bal kana ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci engkau ya Allah. Bahkan mereka menyembah jin, maknanya jin mengaku jadi malaikat. Jadi tak dia. Itu cara jawapannya. Maknanya tengok malaikat, tengok benda gaib ni, memang boleh jadi orang tu dia boleh tengok jin, dia boleh tengok hantu syaitan. Tapi ada kelebihan tak? Tak ada. Pasal Samiri pun boleh tengok.
Itu cara dia. Cara kita nak jawab. Terus dia habis terus dia putih terus. Maknanya tengok malaikat tak menyebabkan kau jadi betul atau tak. Kau tu hebat ke tak kau dapat wahyu. Kalau kau dakwa kau tengok malaikat, kau kata kau dapat wahyu, lagi dusta. Kalau kau mendakwa kau tengok malaikat pun kau dah dusta dah sebenarnya. Dan kalau betul-betul kau tengok malaikat sekalipun, itu pun tak menjadikan kau ni hebat ke atau baik ke, mulia ke, dapat wahyu ke tak. Dan kau masuk dalam kategori kadzib, kadzab, pembohong, pendusta. Kan? Macam bomoh, dukun, pawang, dia nampak benda-benda pelik-pelik. Tu dia kata wali, dia kata itu, dia kata ini, dia kata jumpa Nabi padahal jin. Ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahas dalam kalau kita buka dalam kitab Al-Furqan bainal awliya'i ar-Rahman wa awliya'i syaitan. Syekhul Islam bahaskan. Boleh jadi jin, syaitan tu menyamar, tipu dia, kata wali lah, kata malaikat lah. Kalau orang yang physically pun kita boleh kena scam, kan? Tengok dekat Facebook tu, tengok hebat lah tulisan dia. Rupanya orang gila, orang penipu. Tengok ayat-ayat Quran dia kongsi. Kita pun boleh kena tipu dengan fake account. Tiba-tiba orang dakwa malaikat, orang dakwa jin, orang dakwa jumpa syaitan, orang dakwa bomoh dan sebagainya, kita boleh percaya. Sama lah. Adakah riwayat Ibnu Ishaq diterima sebagai hujah? Bagaimana celaan dan tuduhan ulama kepada beliau? Isu Ibnu Ishaq ni memang dah settle lama dah. Ibnu Ishaq, riwayat beliau dalam kita kena faham, dalam riwayat beliau kalau diriwayatkan sebahagian ulama maknanya bezakan. Kalau riwayat beliau bersendirian, munfarid, dan bercanggah dengan riwayat-riwayat thiqat, maka riwayatnya ditolak. Tetapi kalau riwayat beliau itu laisa munfaridan, bukannya bersendirian, maknanya ada riwayat-riwayat lain yang menyokong, maknanya riwayatnya hujah. Dan kemudian kena tengok metod dalam sejarah. Contoh macam riwayat Ibn Ishaq dalam tarikh kelahiran Nabi SAW. Adakah Ibn Ishaq seorang saja riwayat? Ataupun ada ulama lain yang riwayat? Yang jelas ulama lain yang lebih awal daripada Ibn Ishaq pun, ataupun yang sezaman dengan Ibn Ishaq pun riwayat benda yang sama. Bahkan ada riwayat sahabat yang 12 Rabiul Awal hari lahir Nabi kan, kelahiran Nabi, itu ada riwayat Jabir ibn Abdullah dengan Ibn Abbas. Riwayat tu sahih, asar. Maknanya hadis tu hadis mauquf. Sebut tentang dia tak ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang matbu' yang sekarang ni, tak ada. Cuma Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah dia tarjihkan, dia ada dalam tabaah yang mafqud, yang hilang. Tapi ada yang disambung sanad tu dia marfu' dan muttasil. Sanadnya disambung yang dibawa oleh tak salah Al-Jurjani. Al-Jurjani dalam bukan sahib at-ta'rifat, seorang lagi tak ingat dah, dia nak check balik. Tapi ala kulli hal, riwayat Ibn Ishaq diterima kalau riwayat itu bukanlah riwayat secara bersendirian, dan kita kata kita kena faham juga metod penilaian dari sudut riwayat tarikh tu berbeza dengan hadis. Kalau hadis memang, dalam riwayat hadis memang Ibn Ishaq ni memang sebahagian ulama tak sepakat. Ada yang kata dia hasanul hadis, ada yang kata dia dhaif dalam hadis, dalam riwayat hadis. Tapi dalam sirah kita kena faham. Kita kena letak seorang individu ulama tu pada kedudukan dia. Dalam sirah dia imam. Jangan kita lupa. Kita ni mengaji hadis, kita memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, dalam masa yang sama kita kena hormat kedudukan ulama, bukan kita melekehkan mereka dan sebagainya. Itu bercanggah dengan hadis Nabi sendiri.
yang suruh kita laisa minna man lam ya'rifi li'alimina haqqah. Kita dah tak letak kedudukan seorang ulama tu pada kedudukannya, itu salah juga. Bagi orang bila dia nak kritik Ibnu Ishaq, dia ingat Ibnu Ishaq ni macam kawan dia. Dia ingat Ibnu Ishaq ni sama level macam ustaz-ustaz penipu dara. Salah. Ibnu Ishaq imam fi sirah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata apa? Man arada an yatabahhara fil maghazi fa'iyaluhu Ibnu Ishaq. Lebih kurang perkataan Imam Syafi'i puji Ibnu Ishaq. Kalau siapa yang nak memperdalami dalam maghazi, dalam sirah Nabi, maka hendaklah dia merujuk kepada Ibnu Ishaq. Jadi kalau kita ni masuk dalam bidang sirah, tiba-tiba kita nak kata Ibnu Ishaq ni tak boleh guna, tak boleh pakai riwayat ni, kena tolak apa semua, satu yang tidak beradab. Macam kita masuk dalam bidang akidah, kita kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni tak boleh pakai. Macam tu lah. Kurang ajar lah. Kita masuk bidang hadis, tiba-tiba kita kata Ibnu Hajar ni tak boleh pakai. Beradab ke? Memang tak patut lah. Masuk dalam bidang tafsir, tiba-tiba kita kata At-Tabari tak boleh pakai. Memang nak kena cantas kepala, memang nak kena pukul ya. Kalau orang-orang yang dalam bidang tu, siapa yang dalam bidang tersebut, dia akan tahu kedudukan ulama yang mahir dalam bidang tu. Kan macam kalau kita tolak Ibnu Ishaq dalam sirah, maknanya macam kita tolak At-Tabari dalam tafsir. Macam kita tolak Ibnu Hajar dalam hadis. Macam kita tolak Ibnu Khuzaimah dalam akidah. Macam kita tolak Ibnu Taimiyah dalam akidah. Macam kita tolak siapa lagi? Kiaskan. Orang yang mahir dalam bidang tu, kita nafikan ketokohan dia, tak betul. Riwayat memang kita kata dia diperselisihi. Tapi isu yang Imam Malik kata dia dajjal apa semua tu pun dah dijawab. Ana syorkan rujuk kitab Uyunul Athar. Uyunul Athar oleh Uyunul Athar siapa? Ibnu Sayyidin Nas. Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyama'il wassiyar oleh Fathuddin Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah, imam dalam sirah. Beliau ada jawab isu Ibnu Ishaq ni detail. Dia defend Ibnu Ishaq. Dan jawapan kepada tuduhan kata Imam Malik kata Ibnu Ishaq ni dajjal dan sebagainya tu dijawab. Ana syorkan boleh rujuk kitab Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyama'il wassiyar oleh Ibnu Sayyidin Nas. Kalau orang yang boleh rujuk dalam bahasa Arab. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.